pada mak yang dikasihi, pada anak-anak mak, menantu-menantu mak, cucu-cucu mak, insya-Allah, dan semualah ahli yang ada dalam majlis, dalam grup ni. Jadi kita sama-samalah kita panjatkan setinggi-tinggi puji-pujian dan juga syukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana dengan limpah kurnia dan izin Allah maka telah memungkinkan kita dapat berkumpul pada malam ini, insya-Allah, dengan niat ikhlas mata-mata kerana Allah untuk macam apa ni, membincangkan ilmu yang ada di sisi Allah dan juga untuk merapatkan hubungan silaturahim di kalangan kita, insya-Allah. Jadi kalau ikutnya giliran malam ni ialah giliran keluarga kakak Pak Tawakal, tapi sebelum tu insya-Allah mak ada sikitlah pesanan untuk anak-anak mak yang mak juga pun ambil daripada yang mak dengar-dengar lah, yang mak dengar-dengar. Jadi mak rasa benda ni macam memberi kesan juga dalam jiwa mak. Jadi insya-Allah mak nak kongsilah dengan anak-anak menantu mak yang ada kat sini. Apa yang mak nak sampai kepada malam ni ialah pesanan untuk orang muda lah dan juga orang tua, tapi lebih keutamaannya kepada orang muda dalam Islam. Ada hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah. Hadis riwayat Ahmad Tabarani dan dalam Al-Mu'jamul Kabir dan lain-lainnya. Maknanya hadis ni diriwayatkan oleh beberapa orang lah. Kan? Jadi apa yang dimaksudkan sabwah di sini kalau ikut yang dikaitkan dengan pemuda dalam hadis ini ialah ni daripada kitab Faidul Qadir. Apa yang dimaksudkan sabwah ni adalah gambaran hebat orang yang waktu mudanya dia tidak menurut hawa nafsunya dan tidak menyeleweng dalam ketaatannya kepada Allah. Kan, maknanya dituju pada orang muda yang masa muda dia sangat jaga ketaatan kepada Allah, dia buat kebaikan, dia berusaha menjauhkan segala keburukan dan muda dia dan dia istiqamah dalam keadaan sebegitu sehinggalah dia tua dan akhirnya dia berjumpa Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jadi maksudnya orang pemuda yang sebegini dipanggil sabwah dan Allah sangat kagum kepada orang yang sebegini, orang pemuda yang sebegini. Dan kita pun tahu kan daripada hadis Ibn Abbas telah meriwayatkan daripada Rasulullah SAW yang rebutlah 5 ataupun menafikan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Rasanya insya-Allah kita hafal tu, muda sebelum tua antaranya kan, waktu muda sebelum tua, sihat sebelum sakit dan kaya sebelum miskin, luang sebelum sibuk dan hidup sebelum mati. Jadi maksudnya kat sini Allah memang tapi kita tahu hidup pemuda ni sangat kata dipenuhi dengan cabaran. Orang muda maknanya orang muda ni macam-macam, dia punya kehendak banyak lagi, nafsu dia tinggi. Yalah, nafsu semangat dia semua dalam segala segi dia masih tinggi. Tetapi kalau kita lihat dalam Al-Quran pun Allah memang beberapa kali menceritakan tentang golongan muda yang memang taat pada perintah Allah. Maksud kita semua tahu kisah Ashabul Kahfi, macam mana mereka mempertahankan akidah mereka dan juga kalau kita tengok Nabi Ibrahim AS sendiri pun waktu muda berlawan dengan Namrud dan kita tahu dia campakkan dalam api, unggun api itu pun ketika muda dan kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun ketika muda juga dia berhadapan dengan berbagai-bagai cubaan dan dugaan antaranya macam mana dia duduk dengan Raja Mesir tu yang ketika itu dan isterinya cuba menggoda Nabi Yusuf. Dan kita tengok Nabi Musa pun dengan pemuda-pemuda yang mengikut dia. Jadi maknanya banyaklah diceritakan kisah pemuda-pemuda yang beriman dan kuat mempertahankan akidah. Jadi kita haraplah kita pun di antara sebab anak-anak mak ni, nanti-nanti mak ni semua muda-muda, mak kata iya itu. Jadi memang golongan yang memang termasuk dalam golongan orang muda dan kita harap sangat supaya kita ni insya-Allah dipelihara iman kita oleh Allah dan sentiasa istiqamah sehingga akhirnya kita mencapai husnul khatimah. Jadi kalau ikutnya sangat-sangat nak bawa kepada sikit Al-Quran lah, buku Abah ni sebab mak memang berazam juga nak guna buku Abah Tafsir Ibn Kathir ni selain daripada buku Abah beli Riyadhus Salihin ni. Jadi insya-Allah kita tengok sikit macam mana dalam surah Al-A'la yang kita baca selalu insya-Allah daripada ayat 9 hingga ayat 19 tu sikit-sikit lah mak sebut sebab nanti kan kakak tak boleh pula nak cakap panjang-panjang. Jadi mak sebut sikit-sikit, maksudnya kat sini dalam surah Al-A'la sendiri kalau kita lihat dalam ayat 9 Allah telah berfirman auzubillahi minasyaitanirrajim fadzakir in nafa'atiz zikra, yakni maksud dia oleh itu berilah peringatan, hanya peringatan itu bermanfaat. Jadi kalau kita kait dengan pemuda tadi yang sentiasa hidup di dalam
orang muda ni banyak cubaan, banyak dugaan, semangat nak buat macam-macam tapi dia terpaksa. Maknanya dia nak menjaga hati dia supaya di atas jalan yang lurus tadi, maka dia perlu kepada peringatan. Kan? Kalau kita tengok ayat tadi, Allah kata berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Jadi orang muda ni, kita semualah sebenarnya, tapi lebih-lebih lagi orang muda, peringatan sangat penting dalam hidup. Kita perlukan nasihat, kita perlu diingatkan, kita perlu dinasihatkan, dan kita sebab apa kita nak sucikan hati kita. Kan? Sebab bila kita dah suci hati kita, maka kita akan dapat ayat yang ke-14 tu, qad aflaha man tazakka. Aflaha kat sini maksudnya berjaya, beruntung. Jadi kalau orang yang mendapat peringatan, diberi peringatan, diberi nasihat dan dia mengambilnya mana yang baik untuk dia, maka insya-Allah dia akan masuk dalam golongan orang yang aflaha. Aflaha maksudnya dia orang yang beruntung, berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi kat sini maksudnya bila mak dengar ceramah ustazah tu, dia kata tanda-tanda orang yang aflaha ni, iaitu orang yang mensucikan dirinya tadi daripada ayat 14 tu, ialah satu daripadanya ialah bila dia rasa lalai, orang yang di ciri aflaha ni, dia rasa jauh dari Allah, maknanya dia dah tak baca Quran, dia terlalai, dia kurang baca Quran, dia susah nak tambah amalan-amalan sunat dalam kehidupan dia. Yang fardu tu insya-Allah, tapi nak buat yang sunat, dan solat tahajud, nak solat-solat sunat muakkad ke, nak infak dalam jalan Allah dan macam-macam, maka dia cepat-cepat tazakka. Dia cepat-cepat mencari peringatan dan nasihat. Dan dengan jalan itu maka dia akan dapat menyucikan diri dia. Maknanya kita sentiasa memerlukan tazakka tadi. Kan, untuk mendapat sifat menjadi orang yang beruntung dan orang yang orang yang berjaya tadi, aflaha tadi. Yang pertama itu, maknanya dia kena kembali kepada cari nasihat dan peringatan. Yang keduanya, dia kena sentiasa takut kepada azab Allah. Ini dalam ayat yang surah Al-A'la ni, ayat yang ke-10. Allah kata saya dzakkaru man yakhsha. Iaitu orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Jadi bila kita kena ada ciri-ciri orang yang yakhsha. Yakhsha orang yang takut kepada Allah. Sebab dengan takut kepada Allah inilah maka kita senang menerima peringatan dan nasihat. Kan? Sebab kita rasa takut, jadi kita, orang nasihat kita, yalah, kita pun tak nak buat benda yang salah. Jadi dengan itu kita kembali kepada Allah dan kita mohon kepada Allah agar dengan ini Allah akan masukkan tauhid dalam jiwa kita dan jadikan kita ni manusia yang hebat, insya-Allah. Untuk orang muda, insya-Allah. Orang tua apatah lagi. Tapi orang tua ni selalu dia lebih insaf lah. Kalau lepas pencen tu dia dah rasa dah dia nak mati, dia lain sikit dengan orang muda yang rasa dia hidup lama lagi, banyak lagi benda dia nak buat, banyak lagi ujian-ujian dia tempuh dalam kehidupan dia kan. Itu yang kedua tadi, yakhsha. Yang ketiga, dia kena ingat sentiasa kepada Allah dan dengan melakukan solat. Seperti mana ayat 15 dalam surah Al-A'la tu, Allah berfirman, wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan bila diingat pada Allah, dia solat. Maknanya akan solat itu menjadi satu booster untuk dia, satu apa orang kata, menolak dia ke depan untuk dia sebagai untuk dia meneruskan ketaatan kepada Allah. Bila apa-apa berlaku dalam hidup dia, dia akan solat. Tubuhnya akan ringan untuk melaksanakan solat. Dan solat itu adalah penyejuk hatinya. Dan kalau kita tengok surah Ibrahim kan, Nabi Ibrahim telah berdoa untuk zuriat dia kan. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Maksudnya kita minta Allah jadikanlah aku ni orang yang mendirikan solat dan juga zuriat keturunanku juga orang yang mendirikan solat. Jadi kita bukan saja doa untuk kita, tapi kita doa zuriat keturunan kita juga mendirikan solat. Sebab tak semua orang rasa seronok untuk melaksanakan solat. Kemudian yang keempatnya ialah kita ni bila tak nak dengar nasihat, kita akan masuk dalam golongan ni panggil golongan orang kafir yang dipanggil al-ashqa, iaitu golongan yang celaka. Ayat 11 Allah berfirman dalam surah Al-A'la ini, wa yatajannabuhal ashqa, iaitu orang yang celaka yang akan menjauhinya. Jadi kita orang celaka ni dia akan jauhi diri dari peringatan. Dia akan sentiasa jauhkan diri dari nasihat. Jadi orang yang begini memanglah orang kafir ni yang akan mendapat azab yang berterusan di alam neraka kan. Jadi sebab tu dia kafir, sebab dia tak nak terima peringatan, dia tak nak terima nasihat. Jadi mereka ni dikatakan celaka lagi sebab apa dia kena masuk dalam golongan celaka? Kerana mereka ini dalam ayat yang ke-17 tu Allah kata wal akhiratu khairun wa abqa, sebab mereka ini ialah orang yang sebelum tu ialah dia ini orang yang tuksirun, maksudnya dia mencintai dunia. Tuksirun tu ayat yang ke-berapa?
Ayat yang ke-16. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Maksudnya orang yang celaka tadi, satu ciri dia menjadi celaka itu sebab dia terlalu mengejar keduniaan. Hidup dia keduniaan, hati dia, pandangan mata dia semua terarah kepada dunia, maka dia lupa kepada hari akhirat yang abqa. Hari akhirat yang wal akhiratu khairun wa abqa. Hidup akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi itulah yang kita nak elak daripada menjadi orang yang celaka, al-ashqa, dan orang yang tuksirun, orang yang memilih dunia dalam kehidupan dia. Jadi kalau kita lihat kepada tanda-tanda orang binasa tadi daripada apa yang kita bincang tadi, maka dia ada 3 lebih kurang, iaitu orang yang nak pilih hidup al-ashqa, hidup yang binasa, celaka, ialah mereka tidak mahu ambil peringatan yang pertama. Yang kedua, mereka tidak mahu dengar nasihat. Nasihat ni orang bagi nasihat ni penting kita dengar kan. Yang ketiga, tidak pernah ambil iktibar dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Maka oleh sebab itulah marilah kita sama-sama, insya-Allah mak serulah semua yang ada kat sini, yang pemuda-pemuda, pemudi yang ada dalam grup ni, insya-Allah supaya kita sama-sama muhasabah diri kita. Kita tak nak masuk dalam golongan yang orang tadi yang iaitu ashqa dan tuksirun tadi, tapi sebaliknya kita nak jadi dalam golongan aflaha, insya-Allah. Sebab kita tahu dunia ni adalah macam-macam apa ni, pancarobanya, banyak racun lah. Jadi kita kena tahu bagi penawar zikrullah pada diri kita, dan kita macam kita dah baca-baca sebelum ni, mesti buat kerana Allah, dan semua perkara mesti istighfar sebelum buat, selepas buat, semasa buat amalan tu kita kena banyak-banyak istighfar. Kita kena patuhi syariat Allah, taat perintah Allah, kerana apa yang kita dapat kat dunia ni kita nak bawa terus hingga akhirat, insya-Allah. Jadi kita sama-samalah ambil mana yang baik ni sebagai peringatan kita dari sekarang hinggalah kita bertemu Allah dengan dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Jadi mak ni bagi nasihat sebenarnya untuk mak juga, tapi mak dah pernah lalui hidup masa muda dulu, memang mak faham. Maksudnya banyak sangat nak bangun malam susah, macam-macam lah. Kita dah lalu cerita pun kita akan nampak benda tu sendiri, kita pernah lalui. Jadi, tapi bagi orang yang memang berusaha berada di atas jalan yang falaha tadi, maka insya-Allah Allah sendiri mengagumi mereka ini, insya-Allah para pemuda ni. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu sajalah untuk yang mak nak cuba sampaikan, dan pasti kita serahlah majlis ni pada kakak ke Nazri yang akan sampaikan malam ni. ada jari nampak. Rasanya jari kakak tunjuk ke Nazri. Okay, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kakak live meeting pula. Oh, kakak live. Dia kena present, dia live meeting. Kita keluar kan? Tetik lah. Sambung dengan Abah lah. Abah kan baru page pertama. Kena habis buku lah. Tu kakak masuk dah. Sorry, tak reti guna Webex ni. Hilang dia punya mikrofon tu. Oh. Okay, silakan. Syekh Nazri bin Abdul Rahman. Muhammad Nazri bin Abdul Rahman. Suara mak perlahan. Ya ke? Tadi pembelahan juga? Ke tadi kuat? kuat. Oh, ya ke? Tadi kuat. Tadi you gambar. Ya, kecil tempat. Dah Ya, tu masuk ya. map. Dah kecil. Semua duduk situ. Bila besar TV tu besar sikit. Dengar tak? Dah cakap ke belum? Suara kakak dengar. Suara Nazri tak dengar lagi. Oh, kakak yang cakap tak apa. Oh, okay, macam tu punya. Okay, hari ni kakak nak present pasal yakin dan tawakal. InsyaAllah. Dia dah giliran dia lepas dah mak. Ikut giliran. Tok tak sabar dengan nak tanya Long bila Long cakap. Oh, dia suka. Okay, boleh kot? Ni Ustazah. Salman tu bila cakap. Bagi salam Long, bagi salam. Assalamualaikum. Kalau kena topak-topak lah ya. Okay. Bab seterusnya lepas takwa, bab 7 ialah bab yakin dan tawakal. Okay, sebelum proceed kepada ayat perbincangan yang lebih dalam, kakak nak baca sikitlah dia punya maksud tawakal yang kakak dapat daripada
Kakak, tak dengar sangat lah. Dekat sikit dengan mic ke? Oh dekat. Oh sayang. Dengar tak? Dengar? Dia dengar tapi tak power sangat. Ya. Macam mana tu? Kuat. Dah dekat dah. Dekat Dengar dengar tak? je. Kalau dah, kalau takkan nak letak dekat. Kalau ada mic, guna mic lah. Kalau tak ada, Oh nak tak cakap ada. je. Cakap lah. Okey je. Tinggal tu okey je. Ha. Apa? Mula-mula sekali pasal takrif tawakal ni akak ambil daripada kelas Ustaz Muin cakap tawakal ni maksudnya ialah pergantungan hati yang sebenar-benar kepada Allah dalam membawa kebaikan. Dia ada dua maksud tawakal. Yang pertama ialah kalau bahasa Arab dia cakap sidku i'timad al-qalbi 'ala Allah fi istijlabil masalih. Hanya Allah yang boleh membawa kebaikan kepada kita. Dan lagi satu ialah ialah yakin hanya Allah yang boleh mengelakkan mudarat daripada urusan dunia maupun akhirat. Dia kata daf'id darar min umurid dunia wal akhirah. Jadi apabila maksudnya kebaikan, keburukan, urusan akhirat, urusan dunia, semua kita hanya Allah je yang memberi dia punya outcome dia tu. Dan kalau ikut yang mudah, dia kata wakala ni ialah bermaksud untuk bahasa Melayu dia kata mewakilkan, tapi kalau bahasa Arab dia kata yang melindungi. Jadi memang melindungi ni macam segala-galanya lah. Orang yang melindungi lah orang yang berkuasa kan. Jadi memang Allah ni memang berkuasa. Dia memang ada sifat berkuasa dan dia melindungi wakala ni. Okay, lepas tu sebelum dan ayat Quran yang pertama ialah dari surah Al-Ahzab. Allah Ta'ala walamma ra'yal mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Surah Al-Ahzab ayat 22. Surah Al-Ahzab ayat 22 dengan ayat yang seterusnya Ali Imran ni dia ada kaitan sebenarnya. Jadi kakak baca dua teruslah. Okay. Ayat yang seterusnya ialah dalam surah Al-Imran tu Allah berfirman, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul yang kepada mereka ada orang-orang musyrik yang mengatakan sesungguhnya manusia orang-orang kafir telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Kerana itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu justru menambah keimanan mereka dan mereka menjawab cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan kurnia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikut keredaan Allah dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Surah Al-Imran ayat 173 dan 174. Okey, jadi dalam surah Al-Imran ni kalau kita baca kat situ dia kata maka perkataan itu justru dikisah pasal Abu Sufyan kumpul orang untuk serang, untuk menyerang Rasulullah SAW dalam perang Al-Ahzab. Macam dalam surah apa? Surah Al-Ahzab ayat yang sebelum tu tadi. Dan ketika Rasulullah dan orang kafir ketika orang kafir mengumpulkan pasukan untuk menyerang orang Islam, sepatutnya orang Islam merasa takut kan? Orang Islam sepatutnya merasa takut ketika orang kafir telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang mereka. Tapi bila ada orang yang wakil daripada orang kafir tu datang, tanya kepada orang Islam, tak takut ke kepada mereka yang nak datang serang kamu ni? Lepas tu orang Islam yang bersama Rasulullah tu berjawab, dia kata, maka perkataan itu justru menambah keimanan. Kenapa? Jadi kalau ikutkan kenapa menambah keimanan sedangkan kalau kita orang nak serang kita, mestilah kita takut kan? Dan ketika itu barulah orang
kalau ikutkan Ustaz, dia kata orang orang mukmin ni, kenapa dia akan menyebabkan ditambah keimanan bila ditimpa musibah? Dia berkait dengan tawakal juga. Jadi bila orang beriman ni, bila ditimpa musibah, mereka akan bertambah kuat iman dia. Mereka akan tahu mereka akan bertambah kuat. Kenapa iman mereka semakin kuat dan semakin bertambah? Sedangkan musibah tu sepatutnya menyebabkan kita lagi takut lah kalau ikutkan logik kan. Tapi bila orang mukmin, orang Islam kata macam tu, kenapa bertambah imannya? Sebab bila ada lagi banyak musibah, lagi diorang nak bergantung dengan Allah. Lagi diorang nak bergantung dengan sesuatu kuasa yang sangat kuat. Dan kuasa itu adalah Allah. Okay? Dan semakin tinggi tawakal mereka ketika itu. Sebab masa tu diorang tahu bahawa tiada kuasa lain yang boleh bantu diorang melainkan Allah. Okay. Dan ada ayat yang Al-Ahzab tu balik. Kalau kita pergi, Allah berfirman, dan kalau orang mukmin melihat golongan-golongan musyrik yang bersekutu itu, maksudnya orang-orang yang peperangan, orang-orang kafir yang datang untuk menyerang mereka tu, mereka cakap, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Apa janji Allah sebenarnya? Kenapa semakin diorang percaya, diorang walaupun dah nampak musuh kat depan, tapi diorang cakap inilah janji Allah yang sebenarnya. Dan semakin bertambah iman mereka, sebab dia cakap Allah tak akan tipu kan. Allah memang dah janji dalam Quran. Jadi apa janji Allah yang sebenarnya? Kita tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah kata ada 3 perkara yang Allah janjikan yang Allah akan bila dah menimpa bantuan Allah semakin hampir. Surah Al-Baqarah ayat 214. Tapi ada 3 lah. Baksa, Allah kata ujian yang Allah janjikan, dan bila mana ujian tu dah datang kepada manusia, dia akan, bila dah dilalui, dia akan bantuan Allah semakin hampir. Iaitu baksa, kepapaan dari segi material, darra, penyakit, fizikal, dan zulzilu, perasaan dan emosi. Okay? Jadi bila dia tengok orang kafir datang ramai, dia kata okey, inilah janji Allah, iaitu Allah menguji mereka dari sudut rasa takut, perasaan, emosi. Jadi diorang tak takut dekat orang kafir tu, diorang lebih percaya. Akhirnya diorang cakap yang ni memang Allah janji, jadi betul lah apa yang Allah janji tu. Jadi satu ujian dah datang, akan lepas ni kalau ada ujian lain akan datang lebih, bantuan Allah tu lebih. Jadi bila dah macam tu, mereka memang itu musibah pertama yang menjadikan mereka, orang kata, semakin percaya dan semakin bergantung harap dengan Allah. Okay. Itu ayat pertama dan kedua. Okay. Dan seterusnya surah Al-Furqan, waqala Allah Ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati. Okay. Jadi kenapa Allah ni dia hayyu, dia maha hidup dan abadi. Kita kalau nak bergantung dengan sesuatu, kita kena bergantung dengan satu kuasa yang lebih hebat dari kita. Kalau kita nak bergantung dengan manusia pun sama macam kita, dia akan mati, dia akan sakit. Jadi ayat Quran ni dia nak suruh kita berserah kepada Allah yang dia memang sejak azali dia ada dan dia abadi. Jadi maksudnya dekat sini dulu kalau ikut kelas tadabbur ustaz tu, dia kata kenapa Allah guna hayyu kat situ ialah sebab tu orang kafir dia berhala tu kan, dia macam dia rasa hebat kan, tapi berhala tu dia tak hidup. Jadi Allah nak cakap nak bagi tahu bergantung kepada kuasa yang lebih hebat, iaitu yang maha hidup, yang abadi. Okay, dia tak ada time frame. Dia sentiasa ada. Okay. Dan ayat seterusnya ialah
ayat yang seterusnya daripada surah Ibrahim. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surah Ibrahim ayat 11. Dan hanya kepada Allah sahajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Okey, yang ayat Ibrahim ni Allah nak cerita pasal ayat sebelum-sebelumnya ialah tentang dakwah. Ayat Ibrahim 11 ni ceritakan, ayat sebelum tu dia ceritakan tentang dakwah ataupun dialog para nabi dengan kaumnya. Dan dalam ni dakwah tak diterima tak ada masalah. Sebab akhirnya Allah cakap di hujung ayat tu pada Allah saja dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Orang nak terima dakwah atau tidak itu tak ada, bukan kita punya, orang kata kita punya kuasa. Tapi yang wajibnya ialah kita berdakwah. Kita menyampaikan dakwah dan memastikan dakwah kita sampai kepada orang. Dan ini kisah-kisah Nabi yang bertawakal kepada Allah. Kita dapat lihat macam contohnya kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun, Nabi Ibrahim ketika dicampak, nanti ada hadis dia dicampak dalam api. Dan kita tengok kisah ada juga Allah bukan dalam Al-Quran, Allah cerita dalam Al-Quran tu kisah Nabi yang tidak bertawakal sewaktu berdakwah. Contohnya macam Nabi Yunus. Nabi Yunus dia merajuk, lepas tu pada ketika itulah maksudnya dia merajuk dan dia melarikan diri dan dia tidak, maksudnya dia merasakan usaha dia tu sia-sia sebab dia tak dia pada ketika itu dia hilang rasa tawakal. Dan seterusnya surah Al-Imran ayat 159 wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. Dan ayat-ayat tentang perintah untuk bertawakal sebab sudah banyak. Jadi ayat yang seterusnya adalah surah At-Talaq. Surah At-Talaq ayat 3. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Okey, surah At-Talaq ni ayat sebelumnya adalah ayat tentang takwa dan dia menceritakan tentang takwa berkait dengan tawakal. Dan dalam surah ni juga maksudnya dia menceritakan tentang talak dan kalau kita diberi ujian, ini ujian lah ni, kalau kita diberi ujian, wanita tu diberi ujian, dijatuhkan talak, jadi dia kena bertawakal kepada Allah sebab dia kena yakin dan percaya bahawa Allah akan mencukupkan keperluannya. Tapi dia adalah kan ke atas tu dia punya pasal takwa tu ada cerita lah pasal suami isteri yang dalam konteks cerai ni. Okay. Lepas tu yang seterusnya ialah surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat kedua. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah maka gementarlah hati mereka dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka kerananya dan hanya kepada Rabb lah mereka bertawakal. Dan kita masuk kepada hadis pertama. Okay, sebelum tu ada apa-apa nak tambah ke Long? Betul. Okay. Untuk hadis pertama, macam dia punya Melayu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah diperlihatkan kepadaku beberapa umat. Aku melihat seorang Nabi bersama sekelompok orang, tidak lebih dari 10 orang. Seorang Nabi bersamanya seorang atau 2 orang dan seorang Nabi yang tidak disertai seorang pun. Tiba-tiba ditunjukkan kepadaku kelompok yang besar. Aku menyangka mereka adalah umatku. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Namun lihatlah ke ufuk, yakni di samping, aku melihatnya ternyata ada kelompok yang besar. Dan dikatakan kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Ternyata ada juga kelompok yang besar. Dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu.
Di antara mereka ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab dan azab. Kemudian Rasulullah SAW bangkit dan masuk ke rumahnya. Para sahabat membicarakan siapa yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Sebahagian berkata, barangkali mereka adalah orang-orang yang selalu menyertai Rasulullah SAW. Sebahagian berkata, mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah. Dan mereka juga menyebut kemungkinan yang lain. Ketika Rasulullah SAW keluar kepada mereka, beliau bersabda, apa yang kalian bicarakan? Maka mereka memberitahunya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah dan tidak minta untuk diruqyah. Tidak bertasayur, meramalkan nasib dengan burung. Tidak meramalkan nasib dan hanya kepada Rabb-Nya mereka bertawakal. Ukasyah bin Mishan berdiri dan berkata, berdoalah kepada Allah agar dia menjadikanku termasuk di antara mereka. Rasulullah bersabda, engkau termasuk di antara mereka. Kemudian orang yang lain juga berdiri dan berkata, berdoalah kepada Allah agar dia menjadikanku bahagian dari mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, Ukasyah telah mendahuluimu. Jadi kat sini, dia berceritakan pasal tentang seorang Nabi, Nabi dilihatkan banyak kelompok-kelompok lah, kelompok-kelompok yang ada dengan Nabi mereka, contoh Nabi Musa dan Nabi cakap dan juga umat Nabi Muhammad SAW. Lepas tu di antara umat Nabi Muhammad tu ada 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab dan azab. Dan di antaranya asbab yang menjadikan mereka masuk syurga tanpa hisab dan azab adalah disebabkan oleh tawakal. Kalau sebab apa? Sebab kalau ikut Ustaz, ada yang akak dengar tu, Ustaz Badli Shah tu dia kata, Allah janjikan orang yang bertawakal ni masuk syurga tanpa hisab. Dia macam, itu sahabat, okay, masuk syurga tanpa hisab. Jadi 70,000 orang daripada umat akan masuk syurga tanpa hisab. Dan ini kakak dengar, kalau yang akak dengar lah nanti akak tu daripada Ustaz Badli Shah, dia kata 70,000 orang daripada umatku akan masuk syurga tanpa hisab. Setiap 1,000 orang dari jumlah tersebut boleh bawa masuk 70,000 orang lagi. Betul, belum pernah dengar ke tak hadis ni, tapi akak dengar daripada Ustaz Badli Shah. Okay. Jadi maksudnya ramai, tapi kalau ikutkan tu macam ramai kan. Ramai orang boleh masuk syurga, tapi kita tahu bahawa nak tawakal ni bukan senang. Tawakal ni bukan benda yang mudah untuk dilaksanakan. Dan kemudian jadi berdoa Rasulullah kata, Ukasyah kata dekat Ukasyah bin Mishan, dia kata dekat Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia menjadikan Ukasyah ni, diri saya ni sebagai orang yang di antara mereka, orang yang bertawakal. Jadi Rasulullah kata betul, Ukasyah ni dia masuk syurga. Dia masuk syurga. Okay. Dan yang salah satu share lah kat sini yang Ustaz Badli Shah tu cakap, dia kata salah satu tanda tawakal, salah satu kita menunjukkan kita tawakal tanpa yang kita kadang-kadang kita tak sedar pun kita tawakal tu adalah bila kita buat satu perkara tu kita sebut bismillah. Bismillah tu ialah menunjukkan salah satu kita menggantungkan harap kita pada satu kuasa tu Allah kan. Kita buat ni dengan nama Allah, Jadi kita menggantungkan pekerjaan kita tu pada Allah. Jadi dia kata sebenarnya tak payah susah, tak payah kita nak kita faham masuk bismillah tu kita akan buat. Maksudnya bila kita nak buat bismillah, buat elok-elok tu kerana Allah. Kita buat satu perkara tu kerana Allah. Kita nak buat jahat pun tak jadilah sebab kita sentiasa melazimi bismillah tu dan kita menghayati bismillah tu. Okey.
itu hadis pertama. Hadis kedua dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma laka aslamta wa bika amantu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudallani antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Tafakun alaih. Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, kepadamu saya berserah diri, kepadamu saya beriman, kepadamu saya bertawakal, kepadamu saya kembali, dan keranamu saya melawan musuh. Ya Allah, saya berlindung dengan kemuliaan-Mu yang tiada sesembahan yang hak melainkan Engkau, agar Engkau tidak menyesatkanku. Engkau maha hidup yang tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia pasti akan mati. Jadi hadis ni dia berkait, dia kita boleh reflect kepada surah surah Al-Furqan ayat 58 tadi. Wa tawakkal 'alal hayyul ladzi la yamut. Kakak boleh kuat lagi tak? Tok tak dengar sangat. Tok nak Oh ya. dengar. Alamak, macam mana nak buat dah kuat dah. Sekejap Tok tak dengar. Tak boleh ya? Tak apalah, cakap kat Tok tak boleh dah. Kalau Tok kata tak dengar sangat, Tok apa? Oh ya. Tapi mak dengar. Tok lah, Tok nak dengar. Kita orang Okay, dengar angkat je. Dia angkat Ya, kuat je. kecil. Okay, jadi hadis kedua ni dia berkait berkait dengan, bukan berkait lah, maksudnya dia refleks daripada surah Al-Furqan ayat 58 yang akak bacakan tadi. Dia kata kat situ dia bertawakal sebab apa? Sebab Allah tu yang maha hidup, yang maha hidup yang tidak akan mati. Sedangkan jin dan manusia pasti akan mati kan. Surah Al-Furqan tadi pun dia bercerita pasal wa tawakkal 'alal hayyul ladzi la yamut, yang maha hidup. Dia menceritakan tentang satu kuasa yang abadi. Dan jadi kita macam tadi juga cakap, bila kita bertawakal ni kita kena bergantunglah pada satu kuasa yang lagi hebat dari kita. Kalau kita manusia, kita kena, kuasa yang lagi hebat tu adalah Allah lah. Mana ada benda lain yang lagi hebat kan maksudnya. Jadi nak bergantung pada manusia pun sama macam kita. Macam kakak dengar yang Ustaz cakap, dia kata contoh dia kata kalau kita nak bergantung kepada suami kan, macam contoh kita bergantung pada suami. Suami contoh kita cakap, kita baru cakap borak-borak dia tengok dia dah tidur dah. Macam tu. Jadi macam mana kita nak bergantung orang macam tu? Saya kata macam isteri pun sama kan. Macam kita cakap benda yang tu, dia tengok dia pun dah buat benda lain dah. Dia lupa dah apa yang. Jadi maksudnya macam mana kita nak bergantung pada manusia yang sama je macam kita. Jadi kita mestilah kena menggantungkan kita punya apa jua action pada satu kuasa yang hebat. Okay, dan kita pun mohon berlindung dengan Allah. Kita mohon untuk melawan musuh pun dengan Allah. Kita mohon kita berserah diri pun pada Allah maksudnya. Dan untuk jauhkan daripada kesesatan pun dengan Allah. Semuanya kita pada Allah. Okay, itu untuk hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Hadis ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, baca, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Pernah diucapkan oleh Ibrahim alaihi wasallam ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Juga pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad ketika mereka orang musyrik berkata, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk memerangi engkau, maka takutlah kepada mereka. Perkataan ini justru menambah iman mereka, kaum beriman, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalam riwayat Al-Bukhari juga dari Ibnu Abbas disebutkan sesungguhnya ucapan Nabi Ibrahim yang terakhir kali ketika beliau dilemparkan ke dalam api
adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolongku dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Okay, jadi hadis yang ketiga ni dia satu dia huraian daripada perang Ahzab yang Rasulullah ketika orang kafir berkumpul untuk memerangi orang Islam, dan ketika itu orang Islam cakap cukuplah Allah sebagai penjadi penolong kami. Kalau ikut ustaz dia kata masa ni pun orang Muslim pun dia dah tak bergantung pada Rasulullah walaupun dia tahu Rasulullah ada dekat bersama mereka. Masa Rasulullah pun tak nak buat apa dah masa tu. Jadi memang cukuplah Allah je. Okay. Dan ketika Nabi Ibrahim juga, Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api kan. Kisah ni memang kisah Nabi Ibrahim ni memang kisah yang orang kata semua tahulah rasanya kan pasal Nabi Ibrahim campak dalam api. Masa tu Nabi Ibrahim dia memang tak mengharapkan pada apa dah. Malaikat ke, dia tak mengharapkan kepada dia sebagai nabi ke, tak ada. Dia memang mengharapkan kepada Allah. Dan sebab dan satu masa Nabi Ibrahim tu dia jadi Allah bagi dia rezeki bantuan yang tak diduga, iaitu api tu jadi sejuk. Dia pun tak expect macam tu. Macam tu. Jadi memang maksudnya dia memang tekad memang tak ada orang dah boleh tolong dia masa tu, memang Allah lah. Dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Dan kemudian yang juga tadi tu pasal hadis ni tadi, hadis yang ketiga ni dia ada cakap perkataan ini justru menambah iman. Iaitu bila musibah menimpa orang beriman, dia akan rasa bertambah iman dia. Contohnya lah sekarang kan. Sekarang lah maksudnya musim COVID ni kan. Kita reflect sikit lah. Maksudnya dulu mungkin lah tak tahu, macam kita rasa COVID ni macam serabut lah, menyusahkan hidup lah, apalah kan. Tapi kalau kita sebagai orang mukmin, kita sepatutnya rasa COVID ni satu bukan kemanisan lah, maksudnya satu ruang dan peluang untuk kita lebih membaiki diri, macam tu. Jadi dia musibah, tapi dia musibah yang baik untuk orang mukmin. Contohnya kalau kakak bercakap dengan mak aku, kakak cakap dulu orang tak tahu pun, orang semua sibuk keluar masuk kan, pergi pejabat, balik pejabat. Tapi masa musim COVID ni duduk kena PKP orang dah start mencari kelas tadabbur, macam kakak lah. Baru insaf kan. Lepas tu orang pergi, orang nak keluar ke sana ke sini pun tak boleh, jadi orang lebih duduk di rumah, orang lebih baca buku agama, dan puasa sunat. Sebab apa? Sebab nak makan kat kedai tak boleh, nak makan kat office pun orang tak macam kita pun takut kan, jadi baik puasa macam tu. Nampak musibah, tapi dia sebenarnya musibah yang tak sia-sia lah untuk orang mukmin, orang yang beriman. Kan, dan sebab tu dan dia akan menambahkan macam ayat Quran tadi yang surah Al-Imran ayat 173 174 tu, orang yang bertawakal ni dia akan lagi orang mukmin ni bila musibah melanda dia akan lagi bergantung dengan Allah. Dan dia akan semakin tinggi tawakal dia. Okay, jadi kalau kita jangan melihat musibah yang melanda benda yang kita patut macam sedih tak, sebab antara sifat orang kafir apabila ditimpa musibah ialah dia menyesal. Dia menyesal itu, kalaulah tak ada COVID ni, kalaulah aku ni macam ni dulu, kalau itu antara sifat orang kafir apabila timpa musibah. Jadi kita tak boleh sama, kita tak boleh, kalau itu dia kata haram untuk kita sama dengan orang kafir. Jadi kita kena bersyukur kalau kita ditimpa musibah, zikir kita sebut alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal.
Dulu kalau macam contohnya macam dulu kan kalau balik kampung jam kan. Jadi kalau abah mesti kata tak apa, nanti boleh dalam kereta tu boleh zikir. Macam tu lah maksudnya. Okay. Seterusnya yang keempat, hadis keempat. Okay. Hadis keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, okay, ada beberapa orang yang masuk ke dalam syurga itu yang hati mereka seperti hati burung. Hadis riwayat Muslim. Dikatakan maksud bahawa mereka bertawakal dan dikatakan juga hati mereka itu lemah lembut. Okey, hadis keempat dan hadis keenam ni dia punya syarah tu tentang lebih kurang sama lah maksudnya. Dan kakak bacalah hadis keempat dan hadis keenam. Nanti kita reverse balik pada hadis kelima. Hadis keenam dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka dia akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana dia memberikan rezeki kepada burung. Pagi hari burung berangkat dalam keadaan perut kosong dan sore hari kembali dalam keadaan perut kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Dan dia berkata hadis hasan. Okey, jadi dua hadis ni dia cerita pasal tawakal burung. Tawakal burung tu maksudnya burung ni kalau kita tengok dia tanpa gagal, dia akan pagi-pagi dia keluar cari makan, petang dia balik. Jadi dia kata burung tu kalau Ustaz Badli Shah tu dia kata burung tu sekolah tak pergi, pejabat tak pergi, memang universiti pun tak pergi. Jadi dia pergi, dia keluar tu pagi-pagi dia memang akan keluar. Dia keluar je ke mana-mana. Dia akan cari makan untuk hari tu je. Tapi dia keluar tu pun dia bukannya tahu dia nak pergi mana. Cuma dia terbang, dia berserah kepada Allah lah. Maksudnya kalau ikutkan perumpamaan dia keluar tu dia berusaha. Itu di situ letaknya usaha. Dia hari cuti, dia tak ada hari cuti burung ni. Jadi dia usaha setiap hari bangun pagi keluar cari makan, balik perut dia dah kenyang. Jadi hati burung ni satu ialah kalau dia ada tiga syarah, tiga lah. Satu tawakal yang luar biasa. Hati burung ni tawakal yang luar biasa kepada Allah. Macam kita lah kalau kita keluar pagi balik petang kan, tapi kita tak ada arah tujuan, kita memang kita akan cakap ya Allah, usaha keluar ni nak cari rezeki tapi tak tahu ke mana. Jadi kita akan lebih pergantungan kita kepada Allah. Tawakal yang luar biasa. Dan hati yang kedua ialah hati burung yang kedua ni ialah hati yang lembut. Hati dia lemah lembut. Dan hati yang ketiga ini hati burung ialah hati yang sentiasa takut kepada Allah. Jadi maksudnya sentiasa takut kepada Allah tu maksudnya ialah dia manusia yang ada hati burung yang sentiasa takut kepada Allah ni dia tak akan melakukan dia takut untuk melakukan silap dan dosa. Bukan silap yang maksudnya silap yang dia nak belajar something, tapi maksudnya dia takut untuk melakukan apa yang Allah larang. Dia akan sentiasa berusaha untuk melakukan apa yang Allah suruh. Dan apa jua dia buat, dia akan kembalikan kepada Allah. Sebab dia tahu Allah tu yang maha berkuasa, yang maha hidup, segala yang baik kan. Dan jadi itu hadis keempat dan hadis keenam. Jadi kalau burung ni kalau Ustaz Zulkifli Al-Bakri tu dia kata kalau pegang burung tu pagi kita pegang burung tu perut dia kempis je. Kalau petang kita pegang burung tu kita rasa perut dia gemuk. Jadi kita tak tahu pun dia pergi mana, dia pun tak tahu dia pergi mana, tapi ada je rezeki Allah tu yang Allah tuliskan untuk dia. Yang penting dia usaha, dia bangun pagi dia keluar terbang. Lepas tu balik petang bawa makanan untuk anak dia. Okay.
Sebab tawakal tu konsep dia ialah kita usaha dulu, baru kita berserah kepada Allah. Dan hadis kelima dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia berperang bersama Nabi di daerah Najd. Setelah Rasulullah SAW kembali dari perjalanannya, dia pun kembali bersama mereka. Kemudian mereka tidur siang untuk beristirahat di satu lembah yang banyak pohon berduri. Rasulullah SAW turun dan para sahabat berpencar untuk berteduh di bawah pohon. Rasulullah SAW turun berteduh di bawah pohon samurah. Kemudian beliau menggantungkan pedangnya di pohon tersebut. Ketika kami sedang tidur, tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil kami dan di hadapannya ada seorang Arab Badui. Lalu Rasulullah SAW bersabda, orang ini telah menghunuskan pedangku kepadaku ketika saya tidur tadi. Kemudian saya bangun sedangkan pedang itu terhunus di tangannya. Dia berkata, siapa yang akan menyelamatkan kamu dari saya? Rasulullah menjawab, Allah sebanyak 3 kali. Dan beliau SAW tidak menghukumnya dan beliau pun duduk. Dalam riwayat lain pula disebut, Jabir berkata, kami bersama Rasulullah SAW berperang dalam perang Zatul Riqa. Ketika kami mendatangi pohon yang rindang, kami meninggalkan pohon tersebut untuk tempat berteduh Rasulullah SAW. Kemudian seorang laki-laki dari kaum musyrikin datang. Sedangkan pedang Rasulullah SAW tergantung pada pohon tersebut. Orang itu menghunus pedang tersebut dan berkata, apakah kamu takut kepadaku? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Dia berkata, siapa yang akan menyelamatkan kamu? Dia ni ialah Arab Badui tu. Siapa yang akan menyelamatkan kamu dari saya? Beliau Rasulullah SAW menjawab, Allah. Dan disebutkan dalam riwayat Abu Bakar Al-Ismaili dalam kitab sahihnya, orang itu berkata, siapa yang akan menyelamatkan kamu dari saya? Beliau SAW bersabda, Allah. Maka pedang tersebut jatuh dari tangannya. Kemudian pedang itu diambil oleh Rasulullah SAW dan beliau bersabda, siapa yang akan menyelamatkan kamu dari saya? Orang tersebut berkata, jadilah kamu sebaik-baik orang yang menuntut balas. Maka Rasulullah SAW bersabda, bersaksilah bahawa tiada sesembahan yang hak selain Allah dan sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah. Badui itu menjawab, tidak, tetapi saya berjanji kepadamu bahawa saya tidak akan memerangimu dan tidak akan bergabung dengan kaum yang akan memerangi kamu. Rasulullah SAW membebaskan orang tersebut. Kemudian orang tersebut mendatangi para sahabatnya dan berkata, saya datang kepada kalian dari sisi seorang manusia yang paling baik. Jadi hadis ni dia cerita pasal pasal ketika Nabi Rasulullah dikepung dan diserang dalam perang Ahzab. Dalam perang Ahzab, salah satu peperangan Nabi untuk menghukum suku-suku Arab yang ikut dalam perang Ahzab. Okey, jadi perang yang ini Rasulullah kepung dan serang orang kafir, tapi mereka melarikan diri. Lepas tu Rasulullah SAW membersihkan kawasan tersebut, kawasan yang perang tu, dan kemudian baginda pun pulang dan sampailah ke Najd ni. Najd ni lebih ke arah Iraq. Okay. Dan ketika Rasulullah berehat dengan sahabat di kawasan tersebut, ada seorang Arab Badui dari suku kaum yang nak berperang mula-mula tu, nak berperang masa perang Ahzab tu. Jadi Arab Badui ni dia ikut, lepas tu masa Rasulullah dan sahabat rehat, dia pergi kepada Rasulullah dan masa Rasulullah nak berehat tu, Rasulullah gantungkan pedang dia dekat pokok tu. Lepas tu Rasulullah tertidur dan Arab Badui ni datang dan lalu diambil pedang Rasulullah tu, dihunuskan pedang tu pada Rasulullah. Dan ketika tu Rasulullah terjaga dan Rasulullah terkejut dan Rasulullah terjaga. Lepas tu orang tu tanya siapa yang akan menyelamatkan kamu dari saya? Dia tanya kat Rasulullah, orang Arab Badui tu. Lepas tu Rasulullah menjawab Allah. Sebanyak 3 kali Rasulullah menjawab dan
Arab Badui tu dia menggigil bila dengar Rasulullah jawab macam tu. Dan dia pun dan Rasulullah ambil pedang dia dan hunuskan balik kepada Badui tu. Dan lepas tu Rasulullah pun tanya dia, siapa pula yang akan selamatkan kamu? Lepas tu orang Arab Badui tu dia cakap orang Arab Badui tu dia tak ada nama, dia tak ada satu figure pun yang akan boleh menyelamatkan dia. Dan dia cakap jadilah dia cakap kat Rasulullah SAW, jadilah kamu sebaik-baik orang yang menuntut balas. Dia kata. Dan Rasulullah tak bunuh pun dia. Rasulullah sudah mengucap tapi dia tak nak. Dan cuma dia berjanji dia tidak akan mengikuti golongan golongan orang yang nak memerangi Rasulullah SAW. Lepas tu Rasulullah pun bebaskan dia. Ke-6. 6 dah. Okay. Setakat ni ada apa-apa nak tambahan tak? Tambah ataupun tak dengar mak? Mak cakap apa? Mak tahu. Mak tak ada, kata orang lain tak tahulah. Faham tak? Faham, Alhamdulillah. Macam Okey. yang ketujuh. Kita pergi seterusnya hadis yang ketujuh. Okay, dari Abu Umarah Al-Bara bin Azib, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, hai fulan, jika kamu pergi ke tempat tidurmu, hendak tidur, maka bacalah Allahumma aslamtu nafsi ilaika, wawajjahtu wajhi ilaika, fawattu amri ilaika, wa fawattu amri ilaika, wa alja'tu dhahri ilaika, raghabatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Panjang doa. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta, fa innaka in mitta min lailatika mitta ala al-fitrah, wa in asbahta khaira. Kan? Jadi ni doa nak tidur. Macam yang macam mak share ada lebih kurang sikit lah. Cuma yang ni lagi panjang kat rasa. Itulah mak pun nak suruh orang tolong hafal ke mak. Mak kan hafal tak dapat. Bagi mudah ke mak. Kak Long ke. Bagi macam mana tips nak hafal ni. Dah lama dah. Cuba. Yang mak bagi tu pendek sikit. Yang tu macam buat boleh dah. InsyaAllah, cuma kalau nak cakap depan orang dia lupa. Nak cakap seorang boleh. Yang ni lama dah tak ingat lah. Tapi bagus doa dia. Itulah tengok dia punya makna dia kan. Assalamualaikum, Makna dia kita Mak. tengok sikit. Salam. Salam. Saja je nak share doa tadi surat baca tu kan. Yang bagus pun. Lepas tu doa tu boleh macam kalau yang adalah kalau dapat tu macam kita boleh bahagikan pada 3 keratan. Kita baca pendek maksudnya la malja'a wa la manja'a minallah illa ilaih tu kan. Dan cuma doa yang surat baca tadi tu kita ke Allah Akbar. Masyaallah. Pijak je. Ada kita pendekkan daripada 3 keratan. Jadi kita boleh baca macam katakan lepas solat kita baca satu doa yang tadi la malja'a wa la manja'a minallah illa ilaih tu. Lepas tu nanti lepas solat lain tu kita baca keratan yang sama maksud dia tapi kita pendekkan macam tu lah. Kalau tulis lah dalam WhatsApp macam mana pendek dia kat mana. Okay. Kalau nak baca sekali go memang mak tak boleh nak hafal. Mana mak kena pegang lah buku tu, buku Imam Nawawi tu. Sebelum tidur baca kan. Dah lama dah pegang, hafal lagi nak pilih nak hafal. Banyak ada doa tu. Banyak ada doa mak baca. Doa ni sangat bagus lah sebab kita sandarkan semua pada Allah sebelum kita tidur. Jadi makna dia tu memang sangat bagus lah. Kita lupa segala-galanya, jangan fikir benda lain, semua serah pada Allah. Semua tawakal, betul-betul tawakal yang benar lah kan, dari hati. InsyaAllah lah nanti Kak Long mudahkan untuk kita orang. Buat lagu pun boleh mak. Nanti Buat jadi lagu? Macam mana lagu dia? nanti tu lah kena tanya apa
Otai Ashifa lama belum. Kan nak berlagu pula sendiri tu. Suruh talah reka. Dah kena share. Salah Nasyid. Okey, Kak sambung Kak. Okay, jadi maksud doa tu ialah Okay. Jadi maksud doa tu, Ya Allah, saya Ya Allah, saya serahkan diriku kepadamu. Saya hadapkan wajahku kepadamu. Saya serahkan urusanku kepadamu. Saya sandarkan punggungku kepadamu dengan penuh harap dan takut kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tidak ada keselamatan kecuali kepadamu. Saya beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan dan kepada nabi yang telah engkau utus. Sesungguhnya kamu apabila mati pada malammu itu, maka kamu mati di atas fitrah. Ini agama Islam. Dan apabila kamu bangun di pagi hari, maka kamu dalam keadaan baik. Muttafaqun alaih. Dan disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Al-Barra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah sebagaimana wudukmu untuk solat. Kemudian berbaringlah di atas sisi kananmu, kemudian bacalah doa tadi, kemudian dia menyebutkan doa seperti di atas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah bacaan tersebut sebagai ucapan terakhir kali yang kamu ucapkan. Jadi doa nak tidur ni, macam Mak cakap tadi, doa ni bagus sebab dia menyerahkan segalanya kepada Allah. Jadi segalanya lah, macam kita tengok serah diri kepada Allah dan dia takut kepada Allah, tidak ada perlindungan dan tidak ada keselamatan kecuali dengan izin Allah semuanya. Kan? Jadi kalau tidur, bila kita menyebut doa seperti di atas, kita akan bangun pagi dalam keadaan yang baik, dan kalau kita meninggal dunia, kita meninggal dunia di atas fitrah. Sebab kita tawakal yang macam Ustaz sebab macam Ustaz Badlishah tu cakap, tawakal ni ialah kita akan masuk syurga tanpa hisap. Kan? Jadi bila kita bersih, bila kita meletakkan tawakal tu sebagai puncak iman kita, memang apa lagi lah kan, maksudnya Allah dah kata macam tu. Apa lagi yang kita nak? Dan hadis ke-8 dari Abu Bakar. Sekejap. Sikit je lah sebab Mak bila setiap kali sekarang lepas Long terangkan tentang jujur dan kita dah buat bab jujur, memang Mak nampak lah macam Long kata, maknanya ilmu yang semua benda tu kena jujur. Kan? Kalau tanpa jujur, kita cakap kat mulut je. Kita tak sampai, kita kata tawakal pada Allah. Tapi dalam hati dia tak. Jadi kita kena jujur daripada dalam hati sampai ke mulut. Hati itu yang penting. Kita betul-betul kata, aku serahkan hidup kepada Allah, aku serahkan segala urusan kepada Allah daripada hati. Kalau cakap mulut tapi hati tu masih lagi ingat orang sana. Contoh je kan, kita fikir kawan kita lah, kata kat kita. Dia tak jadi. Maknanya semua benda tu dia kena berserta dengan kejujuran. Jujur kita tawakal kepada Allah, jujur kita muraqabah, jujur kita takwa kan. Maknanya memang nampak jujur tu kena ada bersama dengan segala benda, jujur. Macam hidup berumah tangga lah, maksud kita mendidik anak. Kita kata kita nak anak kita ni lain sikit tapi saja Mak teruslah. Kita nak anak kita ni jadi macam ni. Kita bincang dengan suami kita contoh kan. Tapi tindakan kita tak selari dengan apa yang kita cakap. Maksud kita belum jujur. Kita kata kita nak anak kita ni seorang yang beradab, umur sekian-sekian dia dah boleh hafal Quran, banyak ni. Contoh kita dah set kan. Kita bincang, mesti kita bincang sama isteri kan. Lepas tu kita nak anak kita tahu agama, kita hantar sekolah agama, kita kata kan. Tapi kita cuma cakap je. Tapi dalam hati kita tu tidak tak jujur dengan apa yang kita cakap. Jadi kita jadi kita macam kita sendiri pelik. Kenapa tak jadi? Aku dah hantar anak sekolah agama dah, aku dah buat macam ni je. Sebab sebenarnya dia tak jujur tu tak ada. Jadi jujur ni dia kena daripada hati. Dan semua benda lah kena ada jujur. Mama ingat Allah kata, jadi bila Mak gendang-gendang, lah semua benda ni kena jujur.
baru jadi. Kalau tak jujur, kita bacalah tawakal ke, takwa ke, apa benda ke, dia mulut je. Tak sampai ke hati. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Okay, Kak sambung. Seterusnya hadis ke-8. Hadis ke-8. Jap. Mak, sebelum nak cakap nak tanya lah kan. Tak nak tanya pula. Tapi kalau kita macam inilah contohnya baca buat bacaan macam ni, buat perbincangan macam ni. Untuk dapatkan jujur tu mungkin kita perlukan proses kot. Ke macam mana? Betul? Dia jujur ni. Itulah kita tinggalkan terus. Maksudnya kita tinggalkan terus sebab kita tak jujur. Macam aku tak jujur, baik aku tinggalkan terus macam tu. Itu kita rugi diri kita. Kita Itulah maksudnya. Kita nak jadi orang yang beruntung. Tadi kita kata nak kita orang falaha tadi kan. Orang yang beruntung. Jadi nak tak nak kita kena mujahadah. Kita kena strive. Kita kena berlawan dengan diri kita ni. Sebab kita kena dapatkan jujur. Selagi tak dapat jujur, kita cakap apalah. Maksudnya kita memang kena aim nak dapatkan jujur. Susah ke payah. Mak nampak macam tu lah. Jadi kita kena bina diri sebab dia rohani tau. Jujur ni satu yang dalaman. Jadi rohani ni kita kena apa orang kata, kena cara rohani lah. Nak dapatkan jujur tu. Apa cara rohani dia? Kita kena doa dengan Allah. Kita kena bangun bermunajat pada Allah. Benda-benda rohani lah. Sebab kalau lagi benda rohani tu kita tak bina, kita kena kenal Allah, tahu sifat Allah. Benda tu memang kita, sebab benda tu susah. Sebab tu pahala dia besar. Tak tahulah, mak rasa macam tu. Allah Allah lu kan. Tanya Long juga. Tak apa Long anak sulung. Tanya Long. Tak apa anak sulung kena. Dia macam ni apa, bila orang tengok dia macam dia ni perjalanan jiwa. Perjalanan jiwa ni dia ada tingkatan-tingkatan dia yang kita semua tahulah. Ada fasa dia akan duduk di bermula dengan apa, amarah bisu, dan kemudian dia masuk lawamah, kemudian masuk mulhamah, dan kemudian masuk mutmainnah. Jadi dalam semua sifat ni kita akan lalu benda-benda tu. Jadi bila kita belajar, walaupun kita tak mampu amal lagi, sekurang-kurangnya kita dah masuk kepada peringkat kedua. Kita akan rasa lawamah, kita akan rasa kenapa aku tak boleh buat lagi, kenapa aku masih lagi beralasan, kenapa lagi aku masih lagi mungkin aku bercakap tapi aku tak buat. Jadi benda tu akan datang kepada kita secara tanpa kita sedar. Jadi sebab itulah kita kata walaupun kita tak mampu buat, walaupun kita buat sesuatu bercanggah dengan apa yang kita tahu, teruskan lagi pencarian ilmu tu. Sebab apa? Sebab benda tu akan meningkatkan lagi kita punya martabat atau maqam jiwa kita tu naik kepada mulhamah. Kemudian yang kita nak sampai adalah pada nafsu mutmainnah. Maknanya nafsu mutmainnah ni dia mampu untuk mengamalkan semua sifat-sifat yang kita bincang sebelum-sebelum ni lah. Jadi dia tak bercanggah lah. Apa yang kita lalu is a process, dan apa yang kita nak capai tu adalah hidayah ataupun kita panggil apa, taufik minallah. Ada orang dia mungkin dia usaha tapi tak sampai, tapi Allah akan nilai usaha dia. Kan? Ada orang tu dia usaha sekejap je tapi sampai. Maksudnya itu adalah rezeki daripada Allah SWT. Jadi sebab itulah kita kata semua ni, perjalanan jiwa ni sendiri pun adalah rezeki daripada Allah. Dan sebab tu kita kena sentiasa doa kepada Allah SWT supaya Allah beri taufik dan hidayah kepada kita kan. Maksudnya mungkin kita ada ilmu, kita tahu banyak benda, kita dengar kata banyak peringatan, tapi benda tu tak menyentuh jiwa kita. Sebab apa? Sebab kita tak cukup hidayah. Mungkin kita ada ilmu tapi kita tak mampu nak amal. Semuanya sebab tak ada taufik. Ada taufik dan hidayah ni adalah satu benda yang kena sentiasa doa. Mana kita belajar apa-apa pun, kita kena doa, ya Allah, kurniakan taufik dan hidayahmu kepada aku. Jadi benda tu adalah taufik dan hidayah ni adalah kita mampu untuk amal, untuk rasa, untuk amal apa yang kita dah tahu. Sebab bukan semua apa yang kita tahu kita mampu faham, kita mampu rasa dan kita mampu amal. Mungkin sedikit tambahan lah. Allah Alam. Okay Kak, sambung. Ke sampai situ je? Kakak angkat hati berapa? Ada masa lagi. Boleh lagi ke? Boleh, insyaAllah. Hadis ke-8 dari Abu Bakar As-Siddiq
Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid Quraisy At-Taimi. Dia ayahnya dan ibunya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Dia berkata, saya melihat tapak kaki kaum musyrikin sedang kami berada dalam gua dan mereka berada di atas kepala kami. Maka saya berkata, ya Rasulullah, seandainya ya Rasulullah SAW, seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah telapak kakinya, pasti mereka akan melihat kita. Beliau SAW lalu bersabda, apa persangkaanmu wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah? Ini kalau tak silap, kali pasal masa dia pergi hijrah yang pergi kat dalam gua tu. Yang apa? Kan yang Rasulullah pergi dengan Abu Bakar tu. Jadi ada kaum musyrikin, dia berjalan di atas tempat Rasulullah dengan Abu Bakar tu bersembunyi, dan Abu Bakar ni risaulah takut orang tak perasan dia orang ada bawah tu. Dan Abu Bakar dia risau dan dia cakap kat Nabi Muhammad SAW, dan Nabi menjawab, apa perasaan awak Abu Bakar? Kalau pertama Abu Bakar, kedua kalau yang pertama Abu Bakar, kedua aku, dan yang ketiganya adalah Allah. Apa yang kita nak takutkan? Maksudnya Rasulullah tu dia nak kuatkan lagi sifat. Maksudnya dia nak kuatkan lagi bahawa tak ada kuasa lain yang selain Allah dengan kita ni. Allah akan bantu. Jadi di situ kan, jadi sifat tawakal tu kita nampak lah, sifat tawakal Rasulullah dan Abu Bakar, sifat tawakal Rasulullah di situ kepada Allah, bukan sebab dia ada, tapi dia pun menyandarkan dia punya perasaan tu pada Allah, menyandarkan dia punya usaha tu kepada Allah. Okay. Dan yang ke-9 dari Ummul Mukminin Ummu Salamah, dan namanya adalah Hindun binti Abu Umayyah Huzaifah Al-Makhzumiyah. Sesungguhnya Nabi SAW apabila keluar dari rumahnya berdoa, Bismillahirrahmanirrahim alaihi Allahumma inna a'udzubika Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal au azilla au uzal au uzlima au uzlam au ajhala au yujhala alaihi. Hadis sahih. Dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan, tergelincir dari kebenaran atau digelincirkan, menganiaya atau dianiaya, menjadi bodoh ataupun dibodohi orang lain atas diriku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain dengan sanad-sanad yang sahih. Okay, ini doa. Doa kalau kita nak keluar rumah. Doa tawakal lah. Maksud kita dah. Tapi kalau Allah dengan Ustaz itu dia kata sebelum kita keluar, sebelum kita keluar tawakal, kita kena bukan usaha kita bukan semata-mata macam okey aku nak keluar ni, okey aku tawakal lah, tak. Sebelum keluar tu kita kena pastikan kita ikut apa yang Allah suruh, kita buat apa yang Allah suruh. Maksudnya pakai pakaian elok, bukannya maksudnya kita ke aurat lepas tu kita keluar aku tawakal lah macam tu kan. Jadi kita sebelum keluar tu pastikan aurat kita tertutup, kita dah buat. Contohnya dah solat kan, dah keluar lepas Zuhur. Dah solat, dah pakai tutup aurat semua, lepas tu baru kita keluar dengan harapan itu adalah usaha kita yang terakhir, kita doa. Tapi sebelum-sebelum tu usaha lain pun kena buatlah yang lain kan. Bukan simplify, okey, jom keluar tawakal lah macam tu. Jadi maksudnya kalau macam tu kita tak tawakal pun sebenarnya macam tu. Kita rasa je kita tawakal tapi kita masih macam tak ada apa ni, macam kita tak sepenuhnya macam tu. Kan Ustaz kata. Jadi itu yang ke-9. Doa ni macam panjang juga tapi bagus. Mak kalau pergi Mekah hafal doa ni. Kalau kat rumah bismillah kata Allah ya. Tak adalah adalu au udillu tu. Sebab kat Mekah macam kita takut kan. Kita takut kita sesat, kita takut orang buat nyanyi kat kita. Jadi tak patut macam tu sebenarnya. Lupa dah. Okay. Dua lagi Kak Ayah.
Okey, boleh ke dua lagi ni? Tanya orang lain. Boleh ke? Ke nak tunggu Kak Teh sambung? Boleh ke? Boleh Kak Teh? Kak Teh nak sambung kan? Boleh je Kak Teh pun kalau sampai pukul 11 macam tak boleh anak-anak ni. Yelah. Okey. Faham. InsyaAllah. Okay, Okay. kita berhenti sini lah. Kita kena tengok online juga. Lupa. Esok orang dah Lain kali kerja. bunyilah Kak Teh. Cakap stop. Lain kali Kak Teh bunyilah. Tunggu depan kakak lagi lah. Beritahu lah insyaAllah. Jadi kalau macam tu kita stop kat sini. Jadi minggu depan Kak Teh sambung dengan Syafiq lah. Sambung hadis ni dan terus masuk bab istiqomah. Sebab istiqomah ni mak tengok macam sikit je. Ada 2 hadis je bab istiqomah. Mahal depan ni. Ha? Kita tengok. Ingatkan minggu depan bab lain. Minggu depan bab istiqamah. Istiqamah. Sambung yang kakak sikit ni tawakal kakak tak habis ni ada 2 hadis lagi. Lepas tu Ah. masuk bab istiqomah minggu depan. Oh. Maksudnya Kak Teh bawa dulu jadi ada 4 hadis lah insyaAllah. Tapi Boleh? pendek je istiqomah tu. So masuklah bab 9, bab 10. Oh, Sabotaj betul. harap Kak Teh pukul 12 pula lah Kak Teh kena stay up. Banyak ayat. Ikutlah Kak Teh sampai mana. Tapi mak nampak sampai istiqomah tu okey kot. Istiqomah tu walaupun pendek tapi kena faham jugalah. Istiqomah ni penting. InsyaAllah Jadi minggu depan Kak Teh lah. Jadi untuk kali ni jazakillah khairan katsira pada kakak. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi kalau ada siapa-siapa nak tambah, kalau siapa yang ada hal tu mak izinkanlah keluar dulu lah. Nak tidur anak ke, nak apa-apalah macam Kak Teh tu. Tak apa insyaAllah. Mak bagi izin keluar lah. Pada yang lain tu mana boleh stay lagi, tunggulah nak borak-borak ke apa. Itulah. Silakan. InsyaAllah. Ada sikit tambahan kot yang Boleh lah. satu kita panggil apa kaedah yang penting dalam agama kita. Tawakal ni lah. Mana tawakal ni adalah satu benda yang penting. Cuma kita selalu berhadapan dengan salah faham tentang tawakal ni. Sebab macam kakak beritahu lah dia amal hati tetapi dia tidak menafikan amalan luaran ataupun amalan zahir ni. Sebab kita ingat bila kita tawakal aku tak payah buat apa-apa lah kan. Tetapi dengan hadis yang kakak sebut tadi lau tawakkal ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr tu. Kalau kamu bertawakal kepada Allah SWT dengan sepenuh tawakal, kamu akan diberi rezeki seperti burung. Contoh burung tu sendiri adalah binatang yang berusaha lah. Maksudnya dia berusaha walaupun dalam keadaan dia bertawakal pada Allah SWT. Jadi konsep usaha tu memang tak bercanggah dengan tawakal. Dia seiring. Maksudnya bila kita mulakan sesuatu tu, kita dah serahkan urusan kita pada Allah. Serahkan kita kata apa, dia punya outcome dia. Kita usaha, outcome ni kita serah pada Allah. Contohnya kita nak dapat orang yang bekerja sendiri mungkin dia lebih nampak lah. Dia keluar, dia cuba untuk dapatkan rezeki. Dia pun tak tahu berapa yang dia akan dapat pada hari tu. Tapi dia bertawakal pada Allah dengan keluar berusaha. Dalam masa sama dia serahkan dia punya kesudahan dia ataupun apa yang rezeki yang dia dapat tu di tangan Allah SWT. Macam itulah lebih kurang kalau kita kata dari segi konsep tawakal tu lah. Kemudian yang kedua, yang hadis yang awal sekali yang kakak sebut tu, line okey ke? Okey. Okey okey. Sebab hilang gambar sekejap. Okay, jadi dalam hadis ni Nabi sebut orang yang masuk syurga ni, yang masuk syurga 70,000 orang ni, dia salah satu sifat ni hum alladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ni orang yang tidak berjampi dan tidak memohon jampi. Kalau kita tengok sini seolah-olahnya macam jampi tu satu benda yang tak dibenarkan lah. Tetapi kalau kita sebab tu kalau kita dalam kita melihat baca hadis ataupun baca Quran, kita kena melihat penafsiran daripada hadis-hadis yang lain lah. Ataupun kita kata penjelasan tentang perkara tersebut. Maknanya dalam bab ruqyah, dipanggil ruqyah ni, ada ruqyah yang kita panggil syar'iyah, ada yang ghairu syar'iyah lah, ada yang dibenarkan ataupun dibenarkan oleh syarak ataupun tak dibenarkan oleh syarak. Jadi dan kalau kita tengok hadis lain ada Nabi sendiri
meruqyah menggunakan ayat Al-Quran, di mana dia dengan ruqyah tersebut sembuh para sahabat daripada racun dan sebagainya. Mana kita tengok di situ ruqyah dalam lafaz hadis sendiri pun kalau kita panggil apa, mencari istilah dia dipanggil apa, mukhassis lah. Maknanya disebut secara am, tetapi kita kena cari apa yang mengkhususkan lafaz tersebut. Dan biasanya perkara tersebut dalam contoh dalam istilah dalam kaedah bid'ah lah, kalau kita Nabi sebut semua bid'ah tu sesat kan. Jadi kalau kita tengok bid'ah tu sendiri, sebab tu kalau ulama yang faham, contoh Imam Syafi'i sendiri, dia membahagikan bid'ah kepada bid'ah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Dan ulama yang lain mentafsirkan lagi bid'ah tu sendiri ada hukum yang 5 kan, hukum ada bid'ah yang memang wajib kena buat, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang harus, ada bid'ah yang haram. Jadi dalam bermuamalah dengan ilmu hadis pun kita panggil apa, dia punya seni kaedah dia lah dalam kita nak memahami perkara tersebut. Contohnya macam sebut tadi lah, Nabi kata tak boleh berjampi. Tapi ada jampi yang berasaskan kita panggil apa, Al-Quran dan sebagainya, tak ada masalah, boleh dibenarkan dan itu tak bercanggah pun dengan konsep tawakal. Maknanya kalau berjampi dengan ayat Quran itu sendiri adalah salah satu daripada kita panggil ikhtiar. Jadi tawakal dan ikhtiar ni satu benda yang sebenarnya yang banyak menyesatkan umat Islam pun adalah perbincangan tentang tawakal dan ikhtiar ni, ataupun kita panggil apa, macam ni, maknanya bila macam mana tawakal dengan ikhtiar ni boleh bercantum ataupun boleh diharmonikan. Maknanya Mu'tazilah ke Jabariyah, Qadariyah, kalau kita baca sebelum ni banyak orang Islam yang sesat, ajaran Islam yang sesat sebab dia salah faham konsep tawakal ni. Salah faham konsep kita panggil al-akhdhu bil asbab. Macam bila kita nak ambil sebab-sebab ni untuk kita apa, ataupun bila kita berikhtiar. Ada Jabariyah kata tak perlu ikhtiar pun. Jabariyah dia kata Jabariyah tak perlu ikhtiar kan. Mana dia semua dah ditetapkan dah. Mana tak ikhtiar langsung lah. Syurga neraka pun dah tetap. Engkau hidup je lah, buatlah apa yang nak buat. Jadi dia pun ada dalil dia lah. Dia kata ada dalilnya Allah Ta'ala dah tentukan syurga. Memang ada hadis yang kata syurga ni kalau dalam hadis yang tak silap dalam hadis 40, kalau orang ni beramal dengan amalan baik, tapi dengan dia bila sebab ditetapkan sebagai ahli neraka, maka dia akan melakukan amalan ahli neraka dan masuk dalam neraka. Jadi kalau baca tu salah faham maknanya tak payah usaha lah. Dan kalau dia takdirkan ahli syurga, nanti masuk syurga juga. Jadi sebab itulah konsep tawakal ni sebenarnya dia perlu dibahaskan dalam ilmu akidah. Kalau kita baca dari segi ilmu tauhid, ilmu hadis saja, kefahaman tu mungkin boleh tersilap. Maknanya kalau kita baca tanpa penafsiran para ulama yang mahir tentang ilmu akidah, kita mungkin akan tersilap dalam memahami perkara tersebut lah. Jadi sebab itulah salah satu benda yang penting untuk kita mungkin lebih mendalami perkara tersebut daripada kita panggil melalui ilmu kita panggil ilmu akidah yang sebenar adalah bab tawakal dengan ikhtiar ni sendiri. InsyaAllah. Okey, jadi rasa itulah tambahan sikit. Wallahualam. Ada pertanyaan sikit lah. Contoh bid'ah yang wajib belum boleh ni tak? Bagi apa orang kata explanation. Contoh. Okay. So kalau bid'ah yang wajib, bid'ah ni sendiri dari segi bahasanya adalah sesuatu yang tidak ada contoh. Kita panggil masa zaman Nabi, tak ada contoh. Maksudnya dia perkataan daripada istilah badi'us samawati wal ard. Badi' ini sifat Allah Taala al-badi'. Al-badi' ni dia buat sesuatu tanpa ada contoh kita panggil apa sebelum tu. Jadi apa saja yang tidak ada contoh dalam kita panggil apa dalam pengamalan agama, maka ianya bid'ah dari segi bahasa. Maknanya bid'ah dari segi bahasa. Jadi sebab tu ulama dia bahaskan perkara tersebut sama ada dari segi lughatan dengan istilahan lah. Mana lughah dari segi bahasa dan daripada segi istilah. Jadi kalau kita nak sebutkan tentang kita panggil apa isu bid'ah ni, sebenarnya satu benda isu yang sangat
panjang lah. Maksudnya orang berdebat pun tak habis. Kalau kita tengok dalam kita panggil apa, antara aliran-aliran ni sebenarnya dia memahami bid'ah ni daripada sudut pandang dia sendiri. Jadi difahamkan, jadi memahami bid'ah tu ada yang berbahas dari segi istilahan. Maksudnya bagi dia apa yang tidak ada contoh pada zaman Nabi semuanya sesat. Tapi ada yang mengkhususkan kepada amalan-amalan tertentu. Jadi amalan jadi sebab itulah kalau Imam Nawawi sendiri dia membahagikan bid'ah ni berdasarkan lugatan. Maksudnya lugatan dari segi bahasa, apa saja yang tidak ada contoh pada zaman Nabi, maka dia dinamakan bid'ah. Jadi kalau kita nak sebut contoh banyaklah yang kita kata kita sendiri pada zaman sahabat sendiri pun kita panggil apa dah dibuat yang tidak ada kita panggil apa contoh pada zaman pada yang Nabi sendiri tak buat. Dan kemudian kalau begitu juga kalau kita tengok para ulama tabi'in, para ulama dan seterusnya, banyak juga kita panggil apa membuat satu amalan yang mana dilihat ianya memberi satu maslahah ataupun kebaikan kepada umat Islam dan ianya tidak bercanggah dengan kaedah umum agama, maka dia adalah satu bid'ah yang kita panggil tidak mazmumah ataupun bukan bid'ah dalalah dipanggil. Jadi sebab itulah kalau contohnya kalau kita tengok sendiri pada zaman Sayyidina Umar, pada zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar sendiri dia dalam dia punya satu statement ni bila dia mengumpulkan orang untuk solat tarawih dengan berjemaah, sedangkan pada zaman Nabi sendiri tak buat perkara tersebut, maka dia sebut ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah yang kita kata yang dibuat adalah perkara tersebut, iaitu mengumpulkan orang untuk kita panggil solat tarawih secara berjemaah. Dan kemudian kalau kita tengok pada zaman Sayyidina Uthman sendiri, berlakunya kita panggil pengumpulan Al-Quran, sedangkan pada zaman Nabi SAW Nabi melarang menulis Al-Quran. Jangan kita panggil Nabi melarang menulis kita panggil selain Al-Quran. Tetapi pada zaman Sayyidina Uthman, sebabkan kita panggil kematian hufaz, maka dibukukan Al-Quran. Dibukukan Al-Quran. Dan kemudian pada zaman seterusnya, kalau kita tengok para ulama membukukan kalam hadis Nabi SAW pula. Jadi benda tu kita panggil yang tu adalah bid'ah dari segi bahasanya yang tak dibuat oleh zaman Nabi, tapi wajib untuk kita panggil menjaga agama. Contoh macam tadi, kita nak membukukan Al-Quran, membukukan hadis dan sebagainya. Itu adalah kita panggil yang dibagi contoh oleh Imam Nawawi sebagai bid'ah yang wajib lah. Tapi kita sendiri maksudnya kita nak kata yang zaman kita ni walaupun tak nampaklah contoh yang kata bid'ah wajib tu. Maknanya yang kita kata yang sebab sekarang ni pun kita kata kita dah lengkap kita punya amalan tu. Maksudnya dah kita panggil kecuali kita panggil ada benda-benda datang satu hukum-hukum yang perlukan hukum baru, maka ketika itu ijtihad tu sendiri akan mengeluarkan satu hukum yang tidak ada pada zaman Nabi SAW. Maknanya kalau dengan ijtihad tersebut sebenarnya kita membuat bid'ah juga. Kita membuat bid'ah juga dengan kita mengambil banyak, kita mencantumkan ayat Quran, ayat hadis, hadis 1, hadis 2, hadis 3, akhirnya keluar satu hukum. Itu pun satu kita panggil bid'ah juga. Jadi kita panggil fatwa ke ataupun ijtihad para ulama tu sebenarnya adalah merupakan salah satu bid'ah juga. Sebab apa? Sebab zaman Nabi hukum-hukum yang diijtihadkan tu tidak wujud pada zaman Nabi. Jadi sebab tu dia sebenarnya kalau kita melihat hadis bid'ah tu, kita perlu kata melihat daripada sudut yang luas lah. Sebab tu kita kata ulama melihat dari sudut lughah, kemudian ulama melihat dari sudut sama ada dia bercanggah dengan usul agama ataupun tidak. Sebab apa? Sebab benda tersebut satu benda yang kita panggil benda yang mana dia kalau salah faham dia boleh menjerumuskan kepada takfir. Takfir ni maksudnya kita akan mudah-mudah mengkafirkan orang lain
disebabkan kita melihat dia melakukan amalan yang tidak wujud pada zaman Nabi. Sedangkan amalan tersebut bukan amalan yang bercanggah dengan usul agama sama ada Al-Quran ataupun hadis itu sendiri. Sebab dia kata, kalau kita tengok pada hadis tu, dia akan kata kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi kita akan, kalau kita tidak ada kata ilmu untuk melihat takhsis tadi, yang macam saya sebut tadi, maknanya Nabi kata tak boleh kita panggil apa, berjampi, tetapi ada ditakhsiskan oleh hadis lain, Nabi benarkan berjampi, maka ketika itu kita mungkin akan mengatakan semua bid'ah akan masuk neraka. Macam tu. Jadi sebab itulah kita dari segi kaedahnya macam itulah. Maknanya kita kena melihat hadis tu dengan hadis-hadis yang lain. Dan juga penafsiran-penafsiran para ulama kepada hadis tersebut. Wallahu a'lam. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah Long. Rasanya faham kan Kak apa yang Long terangkan tu? Jelas kan? Alhamdulillah. Jadi mak rasa ada pukul 11 pun esok orang Terengganu pun kerja. Ya kan? InsyaAllah. Ya. Jadi mak rasa setakat ni dulu lah untuk minggu ni. Tutup. Nak tidur. Tutup dulu lah insyaAllah. Lepas tu kita baru nak borak-borak. Kalau ada masa. Kita tutup dulu dengan baca surah Al-As dan tasbih farah insyaAllah. Dawa.